Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang sebelum ini kita buat dalam sesi online kan, atas talian saja. Ada setengah tempat yang terus hentikan majlis-majlis ilmu kerana mungkin sebab faktor tempat tu, line tak cantik ke, internet tak cantik ke. Tapi hari ini Allah izinkan kita bertemu lagi. Mungkin di antara kita yang telah kembali ke rahmatullah tak sempat kita bertemu dalam suasana begini. Dan kita yang masih ada ini teruskan perjalanan kita, dan masa kita juga akan sampai nanti. Hari ini 15 Safar 1443 Hijri, kita berkumpul sekali lagi meneruskan pengajian kita, iaitulah kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Ini yang kita nak tegangkan, ya, amalan sedikit pahala berganda. Saya lupa dah kita berhenti setakat mana, tapi saya agak-agak je lah. Yelah, nota lama semua dah hilang dah. Kitab ni pun jumpa balik, alhamdulillah. Berapa lama kita tak selak kitab, ya. Jadi sampailah kita ke dalam bab kelebihan solat fardu, perkara yang ke-13, solat isyak dan subuh berjemaah. Solat isyak dan subuh berjemaah. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfan lail wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla alaihi kullah. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Dan barang siapa yang mendirikan solat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat sepenuh malam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini satu hadis yang mana kita boleh renungkan, ya. Bukan senang nak melakukan solat malam, tak senang. Ada orang yang dapat bangun malam pun, tapi dia tak diberi kekuatan untuk bangun solat. Bangun malam tersedar, boleh kita bangun tengok bola ke pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kita set time, boleh bangun, tapi tak diberi kekuatan, tak diberi hidayah untuk tunaikan solat walaupun 2 rakaat, kan. Bukan senang benda ni. Ataupun tahajud, bermula daripada selepas isyak tanpa henti waktu tu, 2 rakaat berterusan setiap malam sehinggalah tengah malam, lebih kurang 12 malam. Anggaran daripada tafsir hadis ini, terutama sekali di akhir zaman seperti kita ni, susah, kan. Susah kita nak jumpa orang yang lepas isyak dia berterusan solat sunat 2 rakaat sampai tengah malam. Bukankah jika ia dapat dilakukan, pahalanya sangat besar sekali? Kalau ada orang buat macam tu, besar tak pahala dia? Besar. Solat sunat 2 rakaat, kan. Ketahuilah, pahala sebegini akan diperolehi setiap malam oleh seseorang yang mendirikan solat isyak berjemaah setiap malam. Maknanya kita takkan mampu. Kalau ada mampu tu kita baiklah, tapi kebanyakannya kita tak mampu. Solat isyak kemudian sambung dengan solat 2 rakaat tanpa henti, tak ada nak rehat ke, pergi tandas ke, pergi makan ke, minum, straight sampai pukul 12 malam, takkan mampu. Tapi pahala ini dapat bagi orang-orang yang mendirikan solat isyak berjemaah. Masya Allah. Dalam hadis ini umum, sama ada isyak di berjemaah di masjid maupun berjemaah di rumah masing-masing. Maknanya kaifiat dekat situ ialah berjemaah.
Jadi kita kata kalau solat di masjid lagi banyaklah pahala dia. Tu dalam bab yang lain pula, solat pahala solat berjemaah di masjid yang gandaannya 25 ataupun 27 kali ganda. Tu lain ya. Mungkinkah ada orang yang sanggup melakukan solat malam ataupun tahajud bermula dengan selepas isyak tanpa henti, 2 rakaat, kemudian sambung 2 rakaat, kemudian sambung 2 rakaat setiap malam sehingga subuh? Ada ke orang begitu? Mungkin ulama dahulu ada, salafus salih dahulu ada, ya. Bukankah jika ia dapat dilakukan, pahalanya cukup besar sekali kalau kita buat tanpa terusan? Ketahuilah, pahala sebegini akan diperolehi setiap hari oleh seseorang yang mendirikan solat subuh berjemaah setiap pagi. Masya Allah, solat subuh berjemaah, ibarat daripada isyak sampai ke subuh kita solat sunat. Namun hadis ini bukanlah memberikan galakan pada kita supaya kalau macam tu tak payahlah bangun malam, kan. Ada juga pandang macam tu, kan. Tak payahlah bangun malam, kita bangun subuh pagi tu dah kira okey lah tu, dapat sembahyang berjemaah, dapatlah pahala malam tadi. Itu adalah ganjaran, nilaian pahala. Adapun kelebihan, adapun manfaat hikmah bagi orang yang mendirikan tahajud pada malam, itu satu perkara yang lain, perkara yang luar biasa. Hanya orang yang mendirikan waktu malam tu je lah yang dapat merasai halawatul iman itu, kemanisan iman tu. Dia dapat dirasai, kan. 2 rakaat tu, kan, kita bangun, Masya Allah. Waktu kenapa kita bangun, kenapa solat waktu malam tu dia berbeza dengan suasana solat sunat waktu lain, duha ke, kita solat qabliyah ba'diyah ke waktu lain, dia lain. Sebab apa? Waktu tu sunyi, waktu orang tidur, tak ada siapa tengok kita pun. Kita berkhalwat, khalwat ni bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersendirian. Macam mana keadaan kalau kita bersendirian, kan? Dan ketika itu kita dapat menghisap diri sendiri, memuhasabah diri sendiri, kan. Itulah waktu tepat sekali ketika kita bangun mendirikannya. Allah Ta'ala sangat dekat pada kita. Mintalah apa saja. Dalam satu hadis kursi sebut, aku menunggu hamba-Ku, yang mana setiap yang berdoa kepadaku, meminta hajat kepadaku, akan aku tunaikannya pada sepertiga akhir malam. Aku menunggu hamba-Ku yang bertaubat minta ampun, tapi dan dia bangun, aku akan bagi dia keampunan. Apa dia minta ampun, Allah akan ampunkan di sepertiga akhir malam. Aku menunggu hamba-hambaku yang mana dia mengadu kepadaku, meminta sesuatu ataupun berhajat apa saja, aku akan mendengar dia di sepertiga akhir malam. Waktu tu lah waktu tepat, tuan-tuan, ya. Jadi kita cubalah cari ataupun cubalah usaha. Sekarang ni mungkin di peringkat orang tak apa, waktu orang yang dah bersara, kan, dia tak ada kesibukan di siang hari, maka bolehlah kita cuba amalkan. Sebab tak tahu bila peluang kita dapat lagi di akhir hidup kita, sempat lagi ke tidak, kan. Ramai orang yang tak berpeluang dapat peluang untuk bangun malam sebegini. Kemudian tadi kelebihan solat malam, solat fardu, maghrib dan isyak. Kelebihan solat sunat pula, perkara yang ke-14, fadilat solat malam, qiyamul lail. An Abdullah ibn Salam radhiyallahu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinatul Jafal an-nasu kibalah wakil qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa faji'tu fi an-nas li anzur falamma tabayyanat wajhuhu araftu anna wajhah laysa biwajhi kazzab fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afshu assalamu wa at'imu at'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai ke Madinah, ramai orang menyambutnya. Macam kita tahulah sirah, kan, bila Nabi datang ke Madinah, dia pun bernasyid tala'al badru alaina, kan, telah datang bulan purnama kepada kami. Masya Allah, dia rasa raikan, ya. Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Dia menjerit-jerit. Lalu aku menghampiri orang ramai yang sedang berkumpul untuk melihat. Ketika nampak wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Salam ini,
Aku tahu sesungguhnya wajah baginda bukanlah wajah seorang penipu. Maknanya wajah yang berseri, wajah yang bersinar kan. Masya Allah. Pertama-tama sekali yang aku dengar baginda ucapkan ialah ucapan baginda, ya ayuhan nas, wahai manusia, sebarkan salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum kan. Berilah makan, bagi makan, bagi orang makan. Sambunglah tali silaturahim, dan solatlah pada waktu malam ketika orang ramai sedang tidur. Jika kamu melakukannya, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al-Hakim, yang mana kita tahu bahawa ada beberapa perkara yang Nabi sebut kat sini, yang kita sebut tadi, salam, sebarkan salam. Ramai orang zaman sekarang ni, kita susah nak tengok orang yang jumpa tepi jalan bagi salam, Assalamualaikum. Kadang-kadang nak senyum pun susah. Macam mana nak senyum pakai mask kan? Kadang aku senyum, dia tak senyum, macam mana pula kan? Susah juga kan. Tapi kalau kita bagi salam, macam mana? Orang dengar, Assalamualaikum, salam kan. Itu salah satu perkara untuk kita menyapa orang. Kedua, beri makan. Beri makan ni sedekah lah. Apa sahaja cara kita masak lebih sikit, kemudian bagi jiran, kita bagi sesiapa. Macam malam ni mungkin ada makan lepas ni kan, biasanya kan orang bagi makan, itu sedekah kan. Sambung tali silaturahim, maknanya kalau kita ni dah lama tak jumpa kawan kita, kita tanya khabar. Sekarang ni WhatsApp boleh, video call boleh, cuba tanya khabar. Sambung tali silaturahim. Dan solatlah pada waktu malam ketika orang ramai sedang tidur. Ini yang kita nak tekankan dalam hadis ni. Solatlah waktu malam ketika orang ramai sedang tidur. Jika kamu buat, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Maksud syurga dengan sejahtera ni apa? Dia banyak tafsiran kan? Dia kata tadkhulul jannah bisalam, masuklah syurga dengan sejahtera. Maknanya sejahtera ni ialah tanpa hisap. Masya Allah. Tanpa hisap ni apa? Sejahtera. Ada orang masuk syurga tapi dia tidak diiringi dengan sejahtera. Makna kata sebelum masuk syurga, dia ada laluan kesukaran dia, melalui titian sirat yang dahsyat, melalui mungkin dia dimasukkan ke dalam neraka seketika. Wa'iyadzubillah. Bagi orang yang mendirikan waktu malam ni, solat waktu malam ni, masuk syurga dengan sejahtera, dengan tenang. Tak ada tol ke, tak ada touch and go ke, tak ada smart tag ke apa. Di ibarat laluan tanpa tol, laju je. Kita walaupun sekarang ni pakai RFID, kata orang RFID tu kan, tetap kena slow juga kenderaan. Daripada 120 kita bawa sampai ke depan tu, tak boleh 120, 30-40 juga kita bawa. Kurang-kurang ataupun paling banyak lah 30-40. Kena juga slow. Kemudian palang buka baru kita pecut. Ibarat masuk syurga dengan sejahtera ni ialah tak ada tol langsung, potong kan. Macam tu. Macam dekat Thailand, negara jiran kita ke apa, sekarang ni mana ada tol macam kita ni. Dia pakai atas tu je kan, scan je, nampak nombor plate Singapura macam tu kan. Kita Malaysia baru nak buat kan. Maknanya begitulah keadaan dia, tanpa ada halangan dan sebagainya. Beberapa kisah orang soleh yang berqiyamul lail, Di semua kisah ni daripada beberapa kitab. Sa'id bin Al-Musayyib, seorang penghulu tabi'in, mendirikan solat subuh selama 50 tahun dengan wuduk solat isyak, dan dia selalu berpuasa. Masya Allah. Sa'id bin Al-Musayyib ni rahimahullah tabi'in. Tabi'in ni apa? Dia sahabat, lepas sahabat ialah tabi'in. Dia kata ialah dia golongan yang tak pernah jumpa Rasulullah, tapi pernah jumpa sahabat yang pernah bersahabat dengan Rasulullah. Macam itulah golongan tabi'in ni. Penghulu bagi tabi'in ni, ataupun penghulu ni katanya orang yang paling faqih lah dalam agama. Dia ni, dia dirikan solat subuh selama 50 tahun dengan wuduk solat isyak, dan dia selalu berpuasa. Makna kata isyak ni depan ni, kemudian dia terus berjaga malam sampailah subuh dapat wuduk yang sama. Dia buat amalan tu selama 50 tahun. 50 tahun, makna setiap malam dia buat begitu. Ini yang kita bacakan tadi. Ada ke orang yang lepas isyak solat sunat 2 rakaat sampai subuh? Ada. Antaranya yang ini, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Kan inilah orangnya kan. Di zaman sekarang mungkin ada, kita je yang tak nampak, tak jumpa kan. Dia kita dah lah solat isyak berjemaah, kemudian dia solat sunat berterusan sehinggalah solat subuh dengan wuduk yang sama. Pagi pula dia selalu berpuasa. Masya Allah kan. Ini orang-orang yang boleh kita contohi. Tak dapat banyak pun dapat amalan sedikit jadilah kan. Yang kedua, seorang hamba yang soleh, Abdul Aziz bin Abi Rawat ni seorang faqih dan muhadis serta tenaga pengajar di Masjidil Haram.
Menghamparkan tilam untuk tidur pada waktu malam. Dia pun tidur juga macam kita. Dia kemudiannya meletakkan tangannya di atas katil sambil memegang tilam, lalu berkata, alangkah lembutnya engkau wahai tilam. Dia bercakap. Boleh tak bercakap dengan makhluk mati ni? Cakaplah. Lembutnya engkau wahai tilam, akan tetapi tilam di syurga lebih lembut daripadamu, kata dia. Kemudian dia bangun dan dirikan solat. Allah, nak kita pula buat macam tu kan? Rumah tilam canggih-canggih, berdouble-double kan. Spring tu dah, atas spring ada spring lagi kan. Sekarang lagi canggih, ada pula tilam yang ada servis dia kat rumah tu kan, kowe ke apa kan. Tiap-tiap bulan ada orang datang bersihkan hama ke apa. Punyalah lembut kan. Memang takkan sedar kan. Boleh tak kita buat macam tu? Selembutnya kau tilam kan. Tapi bangun sembahyang. Allah, cabaran tuan-tuan ya. Tapi kalau tak dapat buat macam tu pun tidurlah. Tidur kemudian rasa macam lega sikit, bangun pukul 4 pagi ke apa, kita buat solat sunat. 3. Muammar berkata, Sulaiman At-Tamimi solat di sebelahku pada bahagian terakhir solat Isya'. Dia solat sebelahku pada bahagian terakhir solat Isya'. Aku mendengar dia baca ayat Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk ayat yang pertama. Maha berkat serta maha tinggilah Allah yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah dia maha kuasa atas setiap sesuatu. Ini surah Al-Mulk ni tuan-tuan, kata Nabi, amalkan. Dan amalkan kerana dia adalah pemberi cahaya, memberi cahaya di kubur di surah Al-Mulk. Bacakan, alhamdulillah setiap malam ada sini kan baca. Allah, amalkan tuan-tuan ya. Sehinggalah kepada ayat falamma ra'auhu zulfah si'at wujuhul lazina kafaru. Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu. Surah Al-Mulk ayat 27. Kita kalau baca surah Al-Mulk tu baca tafsiran dia sekali kan. Ayat dia baca, kemudian bila datang kiamat dan bila mana mereka melihat azab yang Allah cerita dahulu dalam Quran, yang Nabi sebut dahulu secara dekat, muramlah muka orang-orang kafir itu. Muram, kalau kita baca dengan perasaan, dengan hati yang penuh kefahaman. Dia berulang-ulang kali baca ayat tersebut sehingga jemaah masjid semakin berkurangan dan akhirnya semua balik. Ni jadi imam tuan, baca ayat tu berulang-ulang, tak henti-henti. Ingat dia ni macam lupa ayat seterusnya, tapi tak, dia ni seorang yang hafiz kan. Kemudian Sulaiman At-Tamimi, ketika aku pergi semula ke masjid untuk azan subuh, kata Sulaiman At-Tamimi tadi, kata Muammar tadi, aku balik datang untuk salat subuh, Sulaiman At-Tamimi masih lagi berada di tempatnya seperti ketika aku meninggalkannya pada malam tadi. Maknanya dia masih lagi baca ayat tu tadi. Bayangkan daripada isyak sehingga subuh baca ayat 27 tu aja. Ketika itu dia masih berdiri dan mengulang-ulang membaca ayat yang tidak lebih daripada ayat itu. Kenapa? Kerana dia dalam keadaan apa? Bila dia cuba memahami ayat itu, dia cuba merenung sehingga dia takut. Ketakutan itu sehingga dia leka sehingga dia lupa keadaan sekeliling. Ini cara orang-orang dahulu kan. Tapi kita janganlah amal kat sini kan, tak sesuai dengan tempat kita kan. Kalau kita buat macam tu, pakat besok jadi umpatan lah imam tu kan. Apa imam ni kan, tak habis-habis ayat tu baca kan. Yang keempat, isteri Masruq bin Al-Ajda, ini ulama dalam kalangan tabi'in. Dia pernah berguru dengan Sayyidina Ali. Masruq bin Al-Ajda ni dia pernah berguru dengan Sayyidina Ali ya, Khulafa' Rasyidin yang keempat. Dia pernah berguru dengan Aisyah, dia pernah berguru dengan Ibnu Mas'ud. Ni mana kata orang-orang alim dah ni ya. Demi Allah, tidaklah Masruq bangun malam daripada malam-malam yang ada, melainkan betisnya akan bengkak kerana lama berdiri qiyamul lail. Jika dia berdiri lama dan berasa penat, dia akan berqiyamul lail dengan cara duduk. Boleh tak duduk? Boleh ya. Dia tidak pernah meninggalkan solat. Apabila telah selesai menunaikan solat, dia akan pergi ke tempat tidurnya seperti seekor unta pergi ke kandangnya. Makna kata dia ni buat solat bersungguh-sungguh sehingga bengkak betis dia. Makna berdiri malam sampai dah penat sangat dia duduk kan. Boleh ke kita begitu? Duduk? Boleh kan. Ada apa, dulu pun guru saya pernah mengajar, kalaulah kita ni jenis pemalas, kata orang pemalas yang amat kan, nak bangun malam pun susah,
Kalau tersedar, Allah takdirkan kita bangun tersedar pukul 4 pagi, tak larat dah ni kan, nak ambil wuduk tu yang malas tu, sesejuk lagi, nak berjalan ke bilik air kan, kita bangun duduklah kan, kalau tak boleh pun berdirilah, berdoa sajalah, ya Allah kan, ampunkan dosaku ya Allah, istighfar astaghfirullahalazim, biar sampai menangis, istighfar astaghfirullahalazim. Itu yang kata apa, amalan yang kira baguslah, tapi kira tahap malas lah tu. Kalau boleh bangun sembahyang 2 rakaat, itu yang lebih baik ya. Dia tidak ada, dia sampai dia bengkak dan dia duduk. Boleh tak solat duduk? Boleh. Solat sunat duduk? Boleh. Boleh. Tak penat pun nak solat sunat duduk? Boleh. Boleh. Kerana dia sunat. Fardu tak boleh. Fardu kena berdiri ya. Kadang-kadang ada orang nak buat solat sunat tapi dia macam malas. Boleh tak solat sunat duduk? Boleh. Solat sunat duduk kan, tapi janganlah kita berkira-kira sangat. Benda lain tak pernah nak berkira kan, tapi dengan Allah nak berkira kan. Ni bab ni kita kena faham. As-Sari As-Sakti, As-Sari As-Sakti ni ialah Abu Hasan As-Sari Al-Mughali As-Saqati, murid kepada Ma'ruf, tokoh ilmuwan dan sufi yang terkenal pada zamannya. Jika waktu malam datang, dia akan bangun dan solat sehingga mendorongnya untuk menangis pada malam pertama. Dia kemudian menangis lagi. Bila dia letih, dia akan kuat menangis lagi. Tuan-tuan, ini ulama-ulama ataupun orang silam salafus soleh yang kita cerita ni, amalan dia hebat tuan-tuan. Kita yang tak mampu nak mengejarnya, jangan tinggal semua kan. Dengan keadaan zaman sekarang ni, dengan kita di macam-macam teknologi zaman sekarang ni, dengan telefon depan mata kita, mungkin agak susah untuk kita nak mengikut cara-cara amalan ulama terdahulu ataupun salafus soleh terdahulu. Maka tak dapat buat banyak, sedikit pun jadilah. Sebab tu tajuk buku ni, amalan sedikit pahala berganda. Apa dia amalan sedikit pahala berganda? Yang kita ceritakan tadilah ya. Dia orang ni, ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, salafus soleh terdahulu ni, dia buat bukan kerana dia ni berdosa, tidak. Bahkan dia sangat menjaga tentang perkara-perkara yang berdosa. Dia tinggalkan perkara mungkar semua, dia buat amal soleh semua. Tapi kenapa dia malam hari dia buat macam tu juga? Sebab dia dah sampai kepada tahap kemanisan iman tu. Rasa macam tak sedap lah kata. Macam kita lah tuan-tuan, kita ni alhamdulillah syukur dah sampai ke tahap. Cuba kalau tuan-tuan tak bangun sembahyang fardu, cuba malam ni jangan buat lah, tapi katakanlah tak sembahyang isyak, malam lah sembahyang isyak malam ni, apa rasa? Memang tak tenang. Tengah malam akan serah, Allah, tak boleh lah aku sembahyang isyak jugalah. Sebab dah sampai ke tahap kita rasa kemanisan dalam solat tu. Kalau tinggal lain macam, nak kalau tertinggal solat subuh kan, mungkin kita dah selalu tiba-tiba penat sangat malam tu, tertidur, tersedar pukul 7. Ya Allah kan, rasa macam kenapa tak sedar. Maka bila sampai ke tahap begitu, yakinlah kita dah sampai ke tahap kemanisan dalam solat tu. Sampai dah. Jadi dalam solat sunat yang lain, macam mana ulama ataupun salafus soleh terdahulu, mereka rasa bengkak kaki tu biasa je, kerana dia rasa leka, rasa terbuai dengan kemanisan solat tu. Macam mana nak sampai ke tahap tu? Dia bermula dengan paksaan. Setiap amalan yang kita nak buat mesti bermula dengan paksaan, dan mesti tidak akan diiringi dengan keikhlasan. Jangan kita nak menilai manusia, tak ikhlas lah tu, nak menunjuk lah tu. Ikhlas ni subjektif, dan ikhlas ini adalah hak Allah. Dia yang tentukan, bukan kita. Dia benda yang tak nampak, sehingga kan digambarkan ikhlas ni seumpama seekor semut hitam yang berjalan di waktu malam di atas batu licin yang hitam. Mana nampak? Tak nampak kan. Semut hitam jalan waktu malam gelap di atas batu licin yang hitam, takkan nampak kan. Itulah ikhlas. Maknanya Allah Ta'ala yang menilai. Ikhlas ni dia akan datang setelah paksaan. Dibuat. Macam mana kita solat hari ni, kita bermula daripada paksaan juga. Mana ada kita masa kecil mula-mula sampai kita baru nak belajar solat ni, tapi dah solat dengan khusyuk, ikhlas. Tak ada, mesti dengan paksaan. Bangun sembahyang, macam kita lah sekarang ni didik anak-anak kita. Dah sembahyang belum? Kenapa nak kena ingatkan anak kita? Sebab mereka ni masih lagi malas. Sampai masa mereka akan jadi macam kita juga, tak payah diingatkan pun dah tahu dah solat. Begitulah kita kena latih hidup kita untuk biasakan solat sunat malam. Mula-mula memang malas, mula-mula memang tak ikhlas, mula-mula rasa macam ya Allah penatnya, besok aku nak bangun kerja ni, penat ni. Tapi lama-lama dia akan dapat kemanisan. Percayalah, bila dah dapat kemanisan tu,
tinggalkan pun rasa bersalah. Ya Allah, kenapa aku tak bangun malam tadi? Allah Akbar. Kalau dapat tahap tu tuan-tuan, kita jangan lepaskan, ya. Baik. Pembantu yang keenam, pembantu kepada seorang hamba yang soleh, Ali bin Bakar Kedar, menghamparkan tilam kepadanya. Ali merasakan tilam itu dengan tangannya dan berkata, demi Allah engkau sangat lembut, demi Allah engkau sangat sejuk, demi Allah engkau tidak akan dapat menghilangkan malam-malamku. Kemudian dia bangun dan solat sehinggalah subuh. Inilah kemanisan yang dirasai. Padahal dia dah seorang yang kaya, ada pembantu, dah letaklah tilam nak tidur, tapi kerana kemanisan malam itu, dia solat tak tidur sehingga subuh. Seorang hamba yang soleh, Abdul Wahid bin Yazid, berkata kepada keluarganya pada setiap malam, wahai penghuni rumah, berjagalah kamu daripada tidur. Bukankah dunia ini hanya negeri untuk tidur? Bukanlah dunia ini hanya negeri untuk tidur. Masa untuk kamu dimakan oleh ulat sangat dekat. Ayat dia kan, masa kamu untuk dimakan oleh ulat sangat dekat. Maksudnya matilah tu. Dunia ini bukan tempat untuk tidur bagi dia. Tidur yang sebenar tu biasa dalam kubur. Dalam kubur nanti baru tidur kan. Takkan tak boleh tidur langsung? Boleh, tidurlah. Tapi kita nak cerita ni bahawa cara salafus soleh terdahulu, dia dah rasa kemanisan waktu malam tu sehingga dia abaikan waktu rehat tidurnya. Bagi dia tidur sebenarnya nanti dia dalam kubur. Itulah rehat yang sebenarnya. Seorang wanita menziarahi isteri kepada Al-Auza'i. Dia melihat kesan basah di tempat solat Al-Auza'i. Dia lalu memarahi isteri Al-Auza'i, kenapakah kamu seteruk ini? Aku melihat engkau tidak berhati-hati dengan budak-budak sehingga mereka kencing di tempat masjid Syekh. Maksudnya tempat solat waktu malam. Seorang wanita ni dia ziarah seorang guru. Lepas tu dia masuk tempat solat dia tu, dia nampak tempat sejadah ataupun tempat semayang dia tu basah. Dia pun tanya isteri kepada imam tu yang solat tu, kenapa lah kau ni tak jaga betul-betul? Sampai tempat semayang pun budak-budak kencing. Dia fikir tempat tu dikencing. Macam kita lah, apa sahaja sejarah imam ni basah? Siapa yang kencing ni kan? Macam tu lah ibarat dia. Dia marah isteri orang tu. Aku melihat engkau tak berhati-hati dengan budak-budak sehingga mereka kencing di tempat masjid Syekh. Lalu isteri Al-Auza'i pun berkata, kamu ni salah. Sebenarnya perkara ini berlaku pada setiap malam. Kesan daripada air mata Syekh ketika dia sujud. Allah, menangis tuan-tuan. Bila kali terakhir kita menangis kerana diri kita? Menangis kerana Allah bila kita fikir bila, ya entah, tak tahulah, mungkin 15 tahun yang lepas. Kita ni mengalirkan air mata bila kita kehilangan sesuatu, kematian ataupun kehilangan harta yang kita sayang, kehilangan peluang, itu dia. Tapi menangis kerana dosa mungkin adalah, tapi air mata ni macam susah sangat nak menangis kan. Kenapa ya? Sebab tu kita katakan kena paksa. Paksa tu macam mana? Perahlah mata. Oh, kenapalah gelap sangat hati aku ni kan. Payah sangat nak menangis ni kan. Susah sangat. Tak boleh juga. Cari air mu, titik kat mata. Tap kan. Cari kan. Menangis jugalah kan. Keluar air mata kan. Itu kaedah saja kan. Makna kata kita nak paksa. Dia mesti paksa. Macam saya kata selalu, ibarat cawan ni penuh dengan air kopi, gelap pekat. Kita nak buang kopi ni boleh je tuang. Tapi ibarat hati kita ni yang gelap. Air kopi yang gelap ini ibarat hati kita yang gelap. Kopi tadi kita tak payah buang, kita letak air putih. Tuang air putih ni ke dalam kopi penuh. Air kopi yang hitam tu akan melimpah keluar. Apa jadi pada hitam yang gelap tadi? Dia akan pudar dan akhirnya kita terus tuang sehinggalah dia jernih putih. Demikianlah hati kita. Dia akan mula dengan paksa, lalu terbitlah ikhlas. Itulah yang kita nak natijahnya, ya. Ikhlas tu akan datang seiring dengan paksaan kita tadi. Ke-9, dah masuk waktu ke? Belum. Ibrahim bin Syamas berkata, aku pernah melihat Ahmad bin Hanbal, ya, pengasas mazhab Hanbali, menghidupkan malamnya ketika dia masih kecil. Kita ni dah berumur barulah kita nak buat. Alhamdulillah lah ada juga buat. Ni daripada kecil, daripada mula-mula akil balik, sebelum tu lagi dia dah buat dah solat malam. Masya Allah, macam manalah ayah dia didik dia kan, setiap malam sehinggalah dia mati. Dan yang ke-10, Abu Zaid Al-Mu'anni berkata, Sufyan At-Tasawri, jika telah tiba waktu pagi, dia akan meluncurkan kakinya menghadap tembok dan meletakkan kepalanya di bawah supaya darah boleh berjalan seperti biasa.
kerana dia berqiyamul lail sepanjang malam. Dia akan letakkan kakinya menghadap tembok dan letak kepalanya di bawah. Macam kita lah ni, kaki kat atas kan. Maknanya kita baring, kaki kat atas macam tu. Kenapa? Sebab dia nak lalukan darah. Pasal malam dah berdiri, dia nak lalukan darah balik, jatuh kan. Sebab dia malam, daripada sepanjang malam dia berqiyamul lail. Ada lagi sebut tentang kaki, tuan kan. Kaki kita melunjur ni, ada orang tanya saya tadi, daripada mana saya lupa dah. Dia telefon, ada kematian di tempat dia. Tanya kedudukan mayat dekat masjid macam mana, kedudukan mayat dekat masjid, dekat rumah macam tu lah. Kaki ke kepala menghadap kiblat? Ni soalan ni memang selalu ditanyakan. Kaki ke kepala? Ada orang buat kaki, ada orang buat kepala kan. Macam mana kaedah yang sebenarnya? Sebenarnya kalau dalam kitab mana-mana pun dia sebut menghadap kiblat, dia tak sebut melunjur kaki. Tapi fahaman kita menghadap kiblat tu ialah melunjur kaki. Kenapa? Kerana hujah kita ialah contohnya kaki, ni kepala. Menghadap kiblat, bila mayat tu ditegakkan, automatik dia menghadap kiblat. Itu pandangan kita lah secara logik. Persoalannya, siapa suruh tegakkan mayat? Kan? Siapa suruh tegak mayat? Kita kena faham dalam bab ini juga ia terkait dengan adab. Adab, maknanya adab kita ialah adab menyeluruh. Kalau kita berhadapan dengan orang tua, kita mengulur kaki, adakah itu adab yang baik? Tak baik. Guru, tak baik. Kiblat, kita ulur kaki ke depan. Macam contohnya kita semayang apa semua, kita hadap kiblat. Tak baik. Dosa ke? Tidaklah kata berdosa, tapi adab, maksudnya begitu, ya. Lalu dalam keadaan mayat begitu, apa pengertian menghadap kiblat? Kita tengok dalil dia kepada kubur. Kubur macam mana menghadap kiblat? Mayat akan duduk kepala kanan, kaki kiri, mengiring ke kanan. Mengiring ke kanan, wajahnya ataupun bahagian kanan inilah yang menghadap kiblat. Begitu keadaannya. Tapi dekat masjid suruh, takkan kita nak mengiringkan mayat? Maka tidak perlu mengiring mayat ke kiblat, hanya terlentangkan dia, rusuk kanan ni saja, belambung kanan ni saja yang menghadap kiblat. Itulah kedudukan sebenar kalau mengikut adabnya, ya. Mana kepala sana, kiri sini menghadap kiblat. Itu dia. Bukan kaki ataupun kepala, kerana ini adalah dari sudut adab, ya. Dosa ke? Tak dosa. Kalau kita pergi masjid atau tempat lain, tengok orang macam tu, kita pun dah belajar, kita kata macam ni kedudukan. Pandailah kau, macam ni keadaan dia. Kita tak payah nak gaduh lah, ikut sahaja keadaan uruf tempat tu. Memang dah jadi adatnya tu, tak apa, teruskan kan. Jadi ini adalah perkara yang kita dapat kerana ilmu, ya. Baik, itu yang saya sebut tentang adab kita pada kaki tadi. Wallahu a'lam bisawab. Dia ada lagi beberapa perkara, tapi kita nak masuk waktu isyak dah. InsyaAllah kita berhenti setakat itu. Dan saya doakan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang mendirikan solat qiyamul lail pada malam hari. Tak dapat banyak, sedikit pun jadilah 2 rakaat kan, kata Dr. Sam. Settle all masalah, kata dia DR Sam kan. Jadi insyaAllah kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.